أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلت على حي الذي لا يموت. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang baik di dalam rumah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermaksud hadisnya, apa kata Rasulullah? Di antara tempat yang baik, tempat yang mulia adalah rumah Allah. Tempat yang hina, tempat yang keji adalah pekan-pekan. Sebab itu cuba kita lihat di rumah Allah, orang tak ramai suka datang. Ya, orang tak suka datang. Orang tak suka datang. Tambah pula menuntut ilmu pun tak suka datang. Kadang datang singgah berak belah, tuan-tuan. Ya, kadang main takraw tepi surau, tepi masjid, tapi bila belajar tak mau datang. Bukan orang sini, orang tempat lain, tuan-tuan. Begitu kita ni semua akan balik ke tempat asal kita. Kita ini semua sebenarnya penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini adalah akan balik ke dalam syurga Allah, tapi syaratnya jangan kafir. Sebab itu kena perbaharui dan selalulah kena perbaiki kalimah thayyibah kita, kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ada setengah umat Rasulullah ni, mereka tak mau balik ke dalam syurga. Dia nak pilih juga nak balik ke neraka. Ya, dia tak mau masuk syurga. Itu tuan-tuan, kita ni semua akhir hidup kita. Yang cakap ni, yang rakam, yang dengar, yang sandor-sandor, yang duduk luar isap rokok, yang tak datang dekat rumah, yang tengok live. Kita ni semua akhir hidup kita akan balik ke kubur. Kita akan balik ke kubur. Kita banyak harta, kita banyak duit, banyak kerajaan, banyak kilang ke, banyak apa, banyak kita punya staff-staff, kita punya pejabat ke, tetap balik dalam kubur. Pada ketika itu barulah kita tahu siapakah diri kita yang sebenar. Sebab dalam hadis menyebutkan apabila kita masuk di dalam liang lahat, akan menunggulah 70 ekor ular. Ini hadis sahih daripada Rasulullah. Dalam hadis ini menyebutkan ular itu apabila seekor sahaja keluar di dunia, tidak ada sedikit sisa pun yang tinggal. Semuanya habisnya ia robek dan dia makan. Itulah ular-ular yang akan merobek dan akan menjahanamkan dan akan merosakkan tubuh-tubuh manusia bagi mayat-mayat di dalam kubur yang melanggar perintah Allah. Siapakah yang melanggar perintah Allah? Iaitu apabila azan dilaungkan dia tak datang. Bila azan dilaungkan dia tidak rasa gebentar. Dia tak takut yang Allah panggil dia. Dan dia rasa tidak gentar dan tidak takut. Dia sudah membuka aurat melanggar perintah Allah. Dan dia pun tidak takut dia sudah derhaka dengan mak bapaknya. Dan dia pun tak takut dan tidak gentar derhaka dengan suaminya. Dan dia tidak gentar dan tidak takut tidak datang sembahyang berjamaah. Tuan buka adalah hadis sahih Muslim, apa kata Rasulullah? Jika di tempat itu, di Korea itu tidak mendirikan solat berjamaah satu waktu, kata Rasulullah, suruh mereka bertaubat kepada Allah. Jika mereka tidak mahu bertaubat kepada Allah, kata Rasulullah, aku isytihar perang ke atas mereka. Nampak tu tuan-tuan, Rasulullah marah kepada umatnya yang tidak menunaikan sembahyang fardu berjamaah. Sembahyang fardu jemaah ni fardu kifayah atas Korea. Paling kurang 2 orang. Ni bab tentang solat berjamaah. Ya, hati-hatilah, kita ni semua akan balik ke dalam liang lahat. Kita duduk dalam tu, baring dalam tu, bukan main PUBG.
Bukan main WhatsApp, tuan-tuan. Tak boleh nak WhatsApp kat kubur sebelah, tak boleh WhatsApp. Haji, malaikat tanya ni, man rabbuka man nabiyuka? Apa nak jawab? Orang sebelah pun susah, tuan-tuan. Kubur ni tempat yang sangat menakutkan. Kita akan masuk dalam tu, mayat jenazah yang selamat, iaitu hamba yang bertakwa, yang takut kepada Allah setiap hari, tak lupa istighfar, minta ampun dengan Allah. Itu kena selalu minta ampun dengan Allah. Dunia dah makin dekat dengan yaumul qiyamah. Dalam hadis menyebutkan apa kata Rasulullah, bila dunia dekat dengan kiamat, dekat dah, Allah angkat kasih sayang. Angkat kasih sayang. Tuan tengok sendirilah, adik-beradik bergaduh, jiran-jiran bergaduh, dalam Facebook ramai orang bergaduh. Nampak? Dan bila dekat dengan tanda-tanda kiamat, manusia ramai mati. Aku baru balik Pulau Pangkor, tuan-tuan. Tengok muka aku macam orang Pangkor. Aku pergi 2 tempat, satu resort aku duduk, satu tempat lagi tempat orang bela penyu. Tempat orang bela penyu tu aku masuk kena bayar budak RM5, orang tua RM10. Tengok je pun kena bayar RM10. Tapi kena bayar lah. Tak bayar tak boleh masuk lah. Ini hukum fikihnya, kalau dia tak benar tak boleh masuk lah, tuan-tuan. Dah masuk, tanya dia, penyu ni bila datang? Ini penyu yang kami bela ni dah lama dah kami bela, tapi penyu ni dia baru naik masa Covid hari tu. Penyu ni tak naik langsung pun, bang. Tu tandanya Allah jaga binatang, Allah lindungi binatang. Sebab binatang ni, tuan-tuan buka dalam hadis, binatang ni bertasbih kepada Allah. Dalam Al-Quran apa kata Allah dengan yang bermaksud, di antara yang lupakan aku, yang malas nak bertasbih, manusia dan jin, tuan-tuan. Nampak? Satu tempat lagi resort aku duduk, burung yang ambil ikan tu dalam laut tu, burung apa, enggang, tuan? Burung apa? Raja udang. Ada yang kata raja udang, ada kata burung enggang, macam-macam lah. Tak kisah, janji dapat ikan, ya. Kata orang jaga resort ni, bang, burung ni masa Covid dia tak datang pun. Dia tak datang pun, bang. Sekarang ni banyak datang. Nampak ni, tuan-tuan, hebatnya kuasa Allah. Sebab itu kita ni tak boleh nak lawan Allah. Janganlah lawan Allah, tuan-tuan. Kita akan balik bertemu dengan Allah. Kita akan duduk di negeri akhirat, di pembarisan di negeri akhirat. Kita buka dalam hadis, Nabi-Nabi dan para Rasul ni, mereka di padang mahsyar, mereka semua tundukkan kepala mereka, mereka malu dengan Allah. Itu para Nabi dan para Rasul. Macam mana kita, tuan-tuan? Kita yang banyak dosa, bergelombangan dosa dan maksiat. Ada yang makan harta riba, ada yang makan harta anak yatim, ada yang semayang lalai tidak ingat Allah, ada yang tipu bini, ada tipu anak, tipu jiran, tipu majikan. Macam mana nanti kita balik bertemu dengan Allah? Kita nak jawab apa dengan Allah? Lepas itu, tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf, ada mereka ni semayang dengan 4 kaedah. Pertama, mereka semayang bukan kerana Allah, kerana manusia. Kedua, mereka semayang kerana iblis. Ketiga, mereka semayang kerana nafsu. Keempat, mereka semayang kerana dunia. Sebab itu mereka semayang tidak dapat khusyuk dan hudur hatinya kepada Allah. Tu, nak dapat hadir, hudur, khusyuk ni payah, tuan-tuan. Macam mana nak dapat ni? Kena banyak mujahadah. Pertama sekali, segi makan minum kena banyak mujahadah. Kena banyak mujahadah, tuan-tuan. Baiklah, baru kita buka kitab. Tuan-tuan jangan risau. Pembayaran sampai isyak, aku berhenti isyak. Untung umur dah tua-tua dekat mati. Ni semua dekat mati ni. Semua tanda ada, semua cukup dah. Rambut dah putih, gigi dah luruh, tulang sakit dah. Tu tanda-tanda dekat mati. Semua dekat nak mati ya. Tak tahu bila kita, Allah ambil nyawa kita, tak tahu bila, tuan-tuan. Lepas tu ulama-ulama mutabar, tuan-tuan tengok ulama-ulama mutabar. Hebat-hebat, tuan-tuan buka sejarah Imam Malik. Imam Malik ni, dia hidupnya tak ada beli rumah. Dia hidupnya menyewa rumah sampai dia wafat. Ni Imam Malik. Pada pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi datang ke negeri Madinah dan bertemu dengan Imam Malik, ulama besar. Kata Khalifah Al-Mahdi, dia datang daripada negeri Baghdad. Dia kata, aku nak bertemu dengan ulama besar di negeri Madinah ni. Maka diorang bawa Khalifah Al-Mahdi bertemu dengan Imam Malik. Datang-datang jumpa Imam Malik. Tanya, wahai Imam Malik,
Rumah kau duduk ni rumah beli, rumah kau ke rumah sewa? Di rumah sewa aku duduk. Baiklah, ni aku bagi 2,000 dinar, kau belilah rumah. Balik Imam Khalifah Al-Mahdi ni ke negeri Baghdad, dah balik. Imam Malik buat apa dengan duit tu tuan-tuan? 2,000 dinar. Dia beli rumah ha. Duit tu daripada 2,000 dinar, habis dia belanjakan, dia bagi kepada anak-anak muridnya. Nampak tuan? Inilah ulama-ulama akhirat. Kalau ulama dunia, Puasa, daftar jangan lupa bayar. Tak bayar, boleh belah. Tuan-tuan. Sebab itu belajar ni tuan-tuan nak ngaji pondok, cari yang pondok ni yang sistem ihsan. Ya, dia tidak menetapkan pembayaran. Tapi akhir zaman ni orang bertuhankan duit. Kalau tak ada duit, tak boleh makan. Ya, tak ada duit, tak boleh hidup. Tuan-tuan, ya, bertuhankan duit, dan itu besok mati sebut duit. Mati ya. Ya, macam orang isap rokok ah. Rokok kuat sangat, kat rumah isap rokok, tengok TV isap rokok, tengok live ni pun isap rokok, ya. Dekat beranda surau isap rokok. Kadang tok siok ni pula disiapkan pakai habuk rokok, ya. Nanti mati sebut rokok, mati ya. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Maka dah balik dah yang Khalifah Al-Mahdi. Tak lama datang pula Khalifah Harun Ar-Rasyid. Datang. Dah wafatnya Khalifah Al-Mahdi, tak lama beberapa tahun kemudian datang dah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Datang ni ke negeri Madinah jumpa Imam Malik. Datang-datang dia tanya juga sama pertanyaan yang sama. Dia tanya ada rumah tak ada rumah? Aku duduk ni rumah sewa. Maka Harun Ar-Rasyid ni, Khalifah Harun Ar-Rasyid bagi duit 3,000 dinar. Bagi ya. Wahai Imam Malik, engkau belilah rumah ni untuk engkau. Duit tu pun tuan-tuan, dia tak beli rumah juga. Untuk apa? Dia belanjakan kepada fakir miskin, orang yang memerlukan. Wah. Sampai kawan Imam Malik bertanya dengan Imam Malik, wahai Imam Malik, engkau tak beli rumah, nanti anak engkau nanti macam mana kalau engkau tak ada, engkau dah meninggal dunia? Apa kata Imam Malik? Itu semua kerja Allah, bukan kerja aku. Hidupnya, matinya, semua Allah yang mengaturkan. Nampak? Inilah ulama-ulama tauhid, tuan-tuan. Kita tak ada. Ya, duit dalam bank banyak. Ni banyak duit. Tengok muka pun tahu banyak duit. Simpan duit dalam bank beribu-ribu, ratusan ribu, puluhan ribu. Untuk mana? Untuk siapa? Untuk anak bini. Nanti kalau abang mati, senanglah korang dah ada duit abang simpan. Ingat tu tuan-tuan, jangan salah akidah. Sebab itu tentang kafir ni dia ada dua kaedah. Satu, kafir segi perbuatan, dia lain hukumnya. Kafir segi akidah, lain hukum dia, tuan-tuan. Hati-hatilah. Sebab itu dalam kata Rasulullah, yang masuk syurga bighairi hisab adalah 70,000 sahaja. Itu yang atas rahmat Allah semasa Rasul Isra wal Mi'raj. 70, setiap satu orang membawa 70,000. Itu yang masuk syurga. Seorang dalam 100, seorang sahaja. 99 penduduk neraka, tuan-tuan, ya. Baiklah, bagus start macam kitab, tuan-tuan. Ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab. Betul kat rumah jangan tak ada kitab, tuan-tuan. Siapa tak ada kitab, na'udzubillahi min zalik. Di antara rumah yang dibenci oleh jin-jin kafir, rumah yang dibenci oleh iblis-iblis laknatullah, di dalam rumah hamba Allah yang rumahnya banyak kitab. Dia benci, dia tak suka, tuan-tuan, ya. Kalau Imam Malik ni, tuan-tuan, dia kalau tetamu atas rumah, nak tanya bab hukum dan hakam, dan nak tanya bab tentang hadis, Imam Malik ni dia tak tahu jawab. Bila datang tamu, dia masuk bilik, dia mandi dulu, dia pakai jubah, dia pakai serban, pakai wangi-wangi, dia bakarnya tu yang wangian-wangian tu. Ya, dah bakar, dah wangi rumah, baru dia jawab apa orang tanya. Ni Imam Malik, tuan-tuan. Hebat tak hebat. Kalau tamu atas rumah, dia bawa, dia tunjukkan bilik air, dia tunjukkan bilik tidur. Ni Imam Malik, tuan-tuan, ya. Kita kena layan tamu. Orang melayan tamu ni, Allahu Rabbi. Sama juga, tuan-tuan nak doa, tuan-tuan ni diangkat oleh Allah. Tuan-tuan kena selalu mendoakan orang yang kita
Doakan dia, kita tak cakap dia. Ni hadis daripada hadis Sahih Muslim, ya. Contoh, Tok Siap mendoakan Bilal. Ya Allah, ya Tuhanku, Bilal ni dia selalu azan. Dapat sagu hati Allah sikit, dapat 200. Ya Allah, bagilah lebih, ya Allah. Ya, doakan tu malaikat amin kan, tuan-tuan. Bukan malaikat amin, bukan doa kita tu bukan untuk Bilal aja. Dan doa tu untuk kita juga. Ni kelebihan kita mendoakan kepada orang lain yang orang tak tahu. Ni kelebihan, tuan-tuan. Ini kita kelebihan berdoa. Ya, kalau sedekah lagi ya, dia tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Ini tak ada. Baru bagi beres kampit, kecoh kat WhatsApp. Ya, baru bagi duit 1,000, Allahu Rabbi, keluar dekat surat khabar. Ya, janganlah tuan-tuan. Iblis tu jahat. Syaitan tu jahat, dia nak merosakkan kita punya amalan-amalan. Apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya. Dengar apa itu kalau mengaji buat bini, tuan-tuan. Tuan-tuan dalam ni memang tak ada bini ke? Ya, penduduk sini semua lelaki. Taman Syam ni semua lelaki, ya. Dia tak ada orang perempuan sini. Wajib ni mengaji kitab ni wajib, ni bukan sunat, tuan-tuan. Ya, ni bukan sunat, wajib, tuan-tuan. Itu suami ni wajib menegur isterinya bab hukum dan agam. Wajib tak boleh membiarkan. Ya, dan Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum narah. Peliharilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Sebab itu pemimpin-pemimpin yang bertakwa, Tok Mengulu yang bertakwa, menteri yang bertakwa, ketua kampung yang bertakwa, mudir yang bertakwa, nazir yang bertakwa, dia utamakan hukum Allah di atas. Inilah hamba yang bertakwa, tuan-tuan. Sebab nanti akan ditanya ke negeri akhirat. Sama juga bapa, suami. Tuan-tuan tengoklah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni dia tegas hukum dan hakam. Tegas. Malam-malam dia meraya, dia cari, dia tengok siapa susah, siapa tak makan. Tengok ni Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Kita malam cari kedai tom yam, tuan-tuan. Ya, sama lah, yang dengar sama, yang cakap sama, tuan-tuan. Waktu akhir zaman ni ramai orang perut besar. Ya? Yang dengar perut besar, yang mengajar perut besar. Yang mengajar ni perut besar, salah orang surah. Orang surah bagi makan sedap sangat. Bagi ikan siakap, ikan jenah, sop ekor, tu ustaz-ustaz ramai kena kencing manis. Kena darah tinggi, salah orang surah. Bukan surah sini, surah tempat lain. Tapi surah sini pun selalu kok. Tuan-tuan senang nak menghindar daripada penyakit sekarang tengah Covid ni, ya. Covid pun dah mula nak meningkat. Puncanya apa? Salah satu orang banyak buat dosa. Mereka tak ingat Allah, jauh dengan Allah, lupa dengan Allah. Suka bergaduh tu dekat Facebook, gaduh dekat Facebook. Duk maki orang dekat Facebook nampak. Ni habatus sauda ni jangan tak makan habatus sauda ni. Hadis sahih kata Rasulullah. Ubat segala penyakit habatus sauda. Tuan-tuan makan kan, tuan-tuan. Baru ni keluar dari TV3, tuan-tuan. Amal kan? Ya, ada keluar tu, ambil seorang satu. Tapi dah ambil, bayar lah. Bukan aku dapat free, aku pun beli. Ambil, tu. Amal kan? Nanti pagi dia buang kotoran-kotoran, tuan-tuan. Ya? Anak-anak pergi sekolah pun boleh makan. Makan kalau yang belum sekolah menengah, bagilah sebiji malam, sebiji siang. Ya? Apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, dia lari ya. Ya, lari. Kadang pasal top up lari. Kadang pasal suami balik lambat lari. Ya, lari. Ya, sekarang ni banyak orang perempuan, bini orang lari rumah, ikut jantan lain. Kadang duduk dengan kawannya. Ya. Sebab itu suami kena tegah dengan agama. Itu yang Rasulullah suruh kahwin lebih. Ya. Kalau bini dia ada 4, bini pertama lari, ada lagi 3 bini. Tuntung bini banyak. Ya. Tuan-tuan kena banyak baca amalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hayyil ladzi la yamut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hayyil ladzi la yamut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hayyil ladzi la yamut. Siapa ijazahkan ni? Almarhum Tuan Guru Ustaz Ghazali Mi'ajaz Allah. Dia besar dengan anak-anak dia. Dia besar dengan anak murid di madrasah. Kau orang jangan tinggal amalan ni. Siapa beramal dengan amalan ni, rezeki datang tidak diduga-duga. Madrasah kita, kampung kita dijaga oleh Allah. Dalam perjalanan kamu selamat. Tuan-tuan amal kan? Ya, aku dah ijazah tuan-tuan amal kan? Ya.
Amal sendiri. Tuan-tuan sendiri amal, tuan-tuan tengok sendiri macam mana amalan-amalan. Sampai itu, ikan dalam air, ikan ni kalau tak ada air, dia mati. Kita ni, hati kita kalau tak ada zikir, kita hidup kita, hati kita mati ya. Tak ingat Allah. Tuan-tuan. Itu kena banyak sebut-sebut kalam Allah. Ya, itu akan sampai satu zaman, satu masa, dekat bumi ni, ulama, ustaz, ulama tua, ulama muda, ustaz terkenal selebriti ke, ustaz tak terkenal ke, ustaz yang mengajar di kampung, mengajar mukadam ke, semua mati. Pada ketika itu manusia semua perangai mereka macam binatang. Itu tanda kiamat dah makin dekat. Kita tengok sendiri, ulama-ulama akhirat daripada bulan 4 sampai ke bulan 9 wafat dekat 300 orang. Semua ulama-ulama tua tuan-tuan yang kuat ibadat malam sembahyang tahajud, yang berani berkata benar, Allah angkat mereka, Allah ambil mereka, maka tinggallah orang-orang jahil tuan-tuan. Bila tinggal orang jahil itu yang mereka bermaharaja lela, mereka bermaharaja lela di bumi Allah. Tu yang rogol berleluasa, ragut berleluasa, bunuh tuan-tuan ya. Tengok anda akan sampai satu zaman, dah akan sampai satu zaman hospital tak ada ubat, akan sampai satu zaman manusia tak datang ke rumah Allah, akan sampai satu zaman manusia kalang kabut. Tak lama Dajjal muncul. Tuan-tuan tengok baru-baru ni dekat Kuala Lumpur air tak ada, kita kalang kabut tuan-tuan. Baru tak ada 2 hari je kalang kabut, nak basuh berak tak boleh lah. Baru 2 hari nanti Dajjal muncul, 7 tahun tak ada air. Fikir ya. Itu yang sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau 7 tahun kemarau macam mana orang nak makan? Apa makanannya? Kata Rasulullah, makanannya zikir lah. Makanannya tasbih lah. Tuan-tuan kena perbanyak zikir, zikrullah, perbanyak tasbih. Kalau zikir tauhid tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ni zikir tauhid tuan-tuan, zikir nafas ya. Kena banyakkan zikir. Nescaya tiada menerima Allah Ta'ala akan semayangnya. Perempuan yang lari pada rumah, Allah tak terima semayangnya. Itu tuan-tuan buka dalam kitab lain, kitab yang lebih besar, iaitu bab perihal orang perempuan bekerja. Kadang orang tanya, Ustaz, apa hukum orang perempuan bekerja? Orang perempuan nak kerja ni boleh hukumnya, harus, tapi ada syaratnya. Dia kena minta izin. Pertama, kalau dia belum bernikah, wajib minta izin dengan walinya, bapaknya. Kalau bapaknya tak ada, pakciknya. Kalau dah bernikah, minta izin dengan suaminya. Kalau suaminya bagi, boleh. Suami tak bagi, tak boleh. Ya. Dan yang kedua, tak boleh tabarruj. Keluar rumah tak boleh wangi-wangi, tak boleh cantik-cantik. Dan dia tak boleh keluar dengan lelaki yang bukan mahram. Maksudnya lelaki lain daripada suaminya yang bukan mahram ke atasnya. Pergi sekarang banyak tongkat pejabat. Ya. Makan dengan suami orang, makan dengan pemuda lain. Ya. Meeting naik kereta dua-dua. Haram lah. Ya, kalau bini tuan-tuan macam tu, tuan-tuan tanggunglah besok ada negeri akhirat. Jawablah dengan Allah. Ya, asalnya boleh, tapi kena jaga, dia ada syarat-syarat dia. Tuan-tuan, kena ada syarat-syarat dia. Ya, hingga kembali ia kepada suaminya. Lagi maksudnya belum suaminya maafkan dia dan dia belum balik, dia balik rumah, jumpa suami minta maaf ke atasnya, segala amalannya Allah tolak, Allah tak terima. Apa itu belajar hukum nikah? Nikah ni belajar hukum nahu saraf. Kita Arab, dia perjanjian, dia tak boleh buka. Nikah ni dia perjanjian. Ni akad ni tak boleh buka. Boleh buka dengan talak. Tak boleh buka. Ya. Betul, nak nikah ni kena ngaji. Bukan main nikah Ini tak ada tengok perempuan tu buah dada besar, punggung besar, boleh ya, boleh ni kerengga ni, punggung kerengga ni boleh. Tahu kerengga dia ya. Yang senang tuan-tuan nikah ni pasal ulama-ulama tasawuf, dia orang tak nikah. Salah seorangnya Imam Syekh Ibnu Hajar tak nikah. Salah seorangnya ulama tasawuf di Asia, Syekh Daud Al-Fatani. Buat dia takut. Ya, takut apa? Takut dia bila bernikah dia lupa ke Allah, jauhkan Allah. Kita lain, kita fikih tuan-tuan ya. Ini semua ulama fikih. Kalau dalam poket semua ada handphone, ulama fikih
Orang tak sahur tak pakai handphone, sebab dalam handphone ni banyak barang benda perkara-perkara subhat. Tuan-tuan, tengok kat Facebook. Buka ceramah-ceramah Ustaz Azai terus, Ustaz Rizam, Ustaz Akil Had, Ustaz macam-macam Ustaz buka. Ustaz Abdul Khairi, Ustaz Nahab. Tiba-tiba keluar orang telanjang pula. Subhat lah tu. Time keluar gambar ceramah Ustaz, dia tolak laju. Gambar telanjang, dia tolak slow. Tertengok. Kena belajar hukum tertengok. Faham ya? Tuan-tuan. Hukum tertengok, dia bila tertengok, dia terpandang hukum lain. Lama-lama pandang hukum lain. Tuan-tuan. Dia hukum fikih ni, tu baru 2 hari lepas aku mengajar di Pulau Pinang. Aku mengajar orang veteran-veteran, tuan-tuan. Pencen tentera, pencen pensyarah, doktor, buka ta'rif ilmu fikih. Fikih, faqih, fikah. Mana ada kefahaman. Buka tu haram lizati, haram aridi, hukum taklifi, hukum wadai. Dia pecah situ, tuan-tuan. Tapi sekarang ni ada kita tengah ada masalah COVID lagi ni, ya. Ceramah tak ada lama, tuan-tuan. Masuk usyak berhenti ya. Baru kupeh faqih dah 25 minit, tuan-tuan. Macam ni ya, aku baru baca 2 tak sampai sebakih. Dah 25 minit, tuan-tuan. Kalau aku ceramah 2 jam dengan aku seorang tuan-tuan. Ini sandor-sandor dinding, ada dinding tak ada dinding tumbang tu. Tak ada dinding tumbang, confirm tumbang tuan-tuan. Tak apa, belajar menyandor pun tak apa, tetap dapat pahala, tuan-tuan. Yang penting belajar. Untuk orang belajar ni, buka dalam hadis, buka dalam kitab Bidatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Orang yang keluar daripada rumahnya, debu-debu melekat di kakinya, lecah-lecah mercik di kakinya, nanti di negeri akhirat di padang mahsyar, dia punya tubuh bau kasturi syurga. Begitu tuan-tuan, nak menghindar daripada segala virus-virus, tuan-tuan selalu menghidu wangian-wangian, khususnya wangian kasturi kijang. Menghidu roh ni, apabila dimasukkan wangian-wangian, roh ni akan kuat. Baru ni ada seorang cikgu, kucing dia keluar ingus je. Ustaz, saya cubalah kasturi kijang yang beli kat ustaz tu, saya nak sapu ingus kat hidung kucing. Dia sapu, tuan-tuan, berhenti ingus. Yang kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Carilah, tuan-tuan, kasturi kijang. Ingat tu orang perempuan yang lari rumah nusyus, tak wajib nafkah ke atasnya. Itu suami ni kena tahulah, suami ni pekat, dia wajib bagi tempat tinggal, wajib bagi ubat-ubatan, wajib bagi makan minum, wajib bagi pakaian. Suami kalau bini minta tak beli, tengoklah juga, kena tahulah segi hukum. Sebab tu dalam rumah suami wajib kena siapkan barang mandi, siap. Kalau isteri beli, isteri boleh klaim balik dengan suami. Suami wajib bayar. Tak ada suami sibuk beli exhaust motor tak habis-habis. Wai suku dia tak habis-habis. Brake Brembo-nya, exhaust Acra-nya, throttle racing-nya. Yang aku tak tahu pasal motor apa. Tengok aku ni macam nak cuba jom test tu, kau nak pakai Fraser tu. Faham tu baru ni aku pergi kat kedai motor. Bang, betulkan motor aku sikit ni? Abang umur berapa? Dah 55 Ustaz. Dah nikah dah bang? Dah Ustaz. Lambat nikah? Lambat lah. Masa muda-muda sibuk bracing je. Ni siapa yang lambat nikah ni? Dulu muda bracing ni? Budak-budak dulu bracing, orang tua beradab. Tuan-tuan, budak sekarang bracing, orang tua tak beradab. Orang dulu bracing, dia tidak melanggar undang-undang. Kat kampung tu, kat jalan estate tu aja, tuan-tuan. Tu. Sikit lagi, tuan-tuan. Nak masuk isyak ni. Kan, isyak kan? Isyak berhenti kan? Isyak berhenti kau apa? Isyak berhenti kan? Memang tak suka mengaji, macam mana? Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Isyak nak masuk lah. InsyaAllah dalam sikit panjang umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan, ingat dulu sebelum aku tutup, 4 perkara ni tuan-tuan kena jaga sungguh dekat dunia ni sebelum tuan-tuan mati. Pertama, tuan-tuan kena jaga
perkara-perkara yang halal, makan minum yang halal. Yang kedua, tuan-tuan kena jaga dan kena alami dan kena memiliki, yang pertama, perkara-perkara yang halal. Yang kedua, kawan orang soleh. Yang ketiga, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, kena ada sungguh benda ni. Yang pertama tadi iaitu perkara yang halal, ya, benda-benda yang halal. Kedua, orang soleh. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kena jaga sungguh benda ni, tuan-tuan. Kalau tak ada nanti tuan-tuan susah ke negeri akhirat. Yang keempat, amalan. Kena jaga sungguh. Sebab apa? Benda ni yang boleh selamat kita dekat dunia, boleh selamatkan kita kat negeri akhirat. Orang soleh pun dia boleh tolong kita, boleh ingat kita kat dunia kalau kita buat salah. Dekat negeri akhirat pun dia boleh tolong kita. Ilmu pun boleh tolong kita. Tentu ilmu yang bermanfaat. Ya, perkara-perkara yang halal pun boleh menolongkan kita. Bila kita makan yang halal, minum yang halal, buat perkara yang halal, boleh semayang kita khusyuk, hudur hati kepada Allah. Ini akhir zaman ramai orang buat perkara-perkara yang tidak halal. Kadang akak jual beli, kadang beli barang pun tidak akak jual beli. Kadang bagi surau pun rampeh kasut orang. Nak pergi jamban, kasut tak ada, pergi kasut mahal, rampeh kasut orang. Ya, ingat dulu tuan-tuan. Bila sebelum aku tutup, tu ada tabung madrasah. Tuan-tuan boleh infak. Ya, bukan untuk aku, untuk anak murid kami yang belajar di Yaman. Aku kena cari sebulan RM2,000 yang aku tanggung. 3 orang, 4 orang pelajar. Anak yatim, orang susah, tuan-tuan. Dan di madrasah Darati juga ada ibu tunggal, ada muallaf, ada anak yatim. Ya, untuk urusan-urusan beli kitab, untuk bayar bil api, bil air semualah tuan-tuan infak dalam tu. Yang tuan-tuan bagi ke aku ni 300 untuk aku. Ya. 300 kan? Tak tahu dah naik 500 ya? Dah 500 malam ni, tuan-tuan, ya. Baiklah, barang-barang dekat luar tu, kasut kijang, habatus sauda, madu lebah, tuan-tuanlah boleh membeli sambil menderma untuk sekolah, insya-Allah. Dan minta maaf seandainya terkasar bahasa, bau konon hakam ada tersalah dan ada tersasar, minta maaf banyak-banyak. Maklumlah yang bercakap ni bukannya ahli ilmu, yang bercakap ni adalah pendosa, banyak dosa kepada Allah. Itu kita minta ampun dengan Allah. Bila kita tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.